Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sungguhkah PAS gagal 100%? Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. PAS gagal sepenuhnya untuk martabatkan Islam selepas lebih setahun merampas kuasa, kata Setiausaha Pemuda Amanah Terengganu Muammar Gaddafi Nasir. Menurut beliau, PAS hakikatnya tidak berjuang untuk agama, apatah lagi untuk rakyat adalah hal yang sangat jauh. Mereka sebelum ini mendakwa Amanah, parti yang meninggalkan perjuangan Islam. Tetapi hanya pada zaman Menteri Agama dari Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat telah dibentangkan RUU Guaman Syar'i 2019 dan RUU itu akan menjadi undang-undang yang akan mentadbir dan menyelia profesion Guaman Syar'i, khususnya di wilayah persekutuan sekaligus menaikkan lagi profesion Guaman Syar'i. Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM menyebut rang undang-undang RUU Guaman Syar'i 2019 akan menjadi pencetus kepada usaha memartabatkan mahkamah syariah di negara ini. Nah, itu yang berjaya dilakukan oleh Amanah, tegas beliau dalam kenyataannya di Facebook. Beliau menyelar PAS kerana cuba menjustifikasi kegagalannya melaksanakan apa yang disebut dilaung berulang kali sebelum menjadi kerajaan kerana ia hanya parti kecil dalam kerajaan Perikatan Nasional dan hanya memiliki 3 menteri penuh. Muammar juga menyindir PAS kerana menggunakan perkara tersebut sebagai sebab mengapa parti itu tidak berupaya untuk melaksanakan hukum hudud, menaik taraf mahkamah syariah, mengheret pembunuh ahli bomba Muhammad Adib ke pengadilan, apatah lagi menghapuskan hutang PT-PTN seperti yang dijanjikan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Namun, PAS berupaya mengkayakan kroni, juga berupaya mengaut gaji besar melalui GLC selain banyak jawatan lantikan politik dalam kerajaan dengan mewah sekali. PAS juga berupaya melantik seorang warga negara Britain sebagai pengerusi beberapa GLC hingga seorang individu bukan warga negara memperolehi gaji hingga ratusan ribu ringgit sebulan, sindir Muammar. Beliau mendakwa alasan yang diberi PAS hanyalah dalih dan alasan yang dicipta semata-mata untuk menutup bukan sahaja kelemahan tapi pembohongan parti itu selama ini. Apakah Amanah memiliki ramai menteri dalam kabinet? Soal Muammar. Tidak juga, katanya. Beliau berkata Amanah hanya lebih sedikit dari PAS iaitu 4 menteri dan ahli parlimen Amanah hanya 11 orang berbanding PAS 18 orang. Itu perbandingan dengan Amanah. Tapi tahukah anda dalam soal memartabatkan agenda Islam, hatta DAP lebih terkehadapan berbanding PAS, bidasnya. Beliau merujuk kepada DAP yang menggesa kerajaan Barisan Nasional ketika itu supaya menghentikan cabutan undi nombor ekor sejak 2016. Setelah menjadi kerajaan pada 2018, DAP mengurangkan nombor cabutan dari 22 kali kepada 14 kali yang akhirnya menjadi hanya 8 kali. Itu kurang setahun, belum 5 tahun, ujarnya. Beliau mengajak kita melihat sikap PAS yang mempelekeh usaha kerajaan Pakatan Harapan yang mengurangkan jumlah cabutan daripada 22 kepada 8 kali. Kononnya usaha hapus judi adalah usaha PAS sejak lama. Kononnya Menteri Agama Pakatan Harapan kena beri komitmen lebih. Tetapi usaha DAP untuk hapuskan judi ini dihancurkan PAS apabila Perikatan Nasional berkuasa. Cabutan nombor ekor yang telah dikurangkan kepada 8 dinaikkan kembali kepada 22 kali. Marzuq Syari telah menjadi Timbalan Menteri Agama namun langsung hingga kini tiada perubahan. Bukan hapuskan judi, makin tambah lagi. Jadi mereka hanya boleh sembang berdegar saat menjadi pembangkang namun menjadi tidak berupaya membuat perubahan ketika menjadi kerajaan. Kononnya hanya ada 3 menteri, katanya sinis. Menurut beliau, dalam Perikatan Nasional, PAS memiliki ahli parlimen yang kedua tertinggi selepas bersatu. Itu pun sebab ramai ahli parlimen lompat, jadi adakah suara 18 ahli parlimen ini langsung tidak ada upaya dalam Perikatan Nasional? Semuanya mati pucuk menjadi syaitan bisu, soalnya.
Kata Muammar, PAS hanya tahu mengejar kekayaan dengan lantikan menteri dan timbalan menteri walaupun kalah teruk pilihan raya umum ke-14, juga lantikan DJLC dengan gaji belasan dan puluhan ribu ringgit sebulan. PAS berupaya menggunakan ahli parlimennya untuk parti memperolehi manfaat, namun tiada kelebihan untuk agama Islam. PAS adalah parti yang gagal memartabatkan Islam, gagal memperjuangkan nasib rakyat, hanya lebih kepada kantung sendiri, tegasnya. Namun, Presiden PAS dalam rencananya jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali. Boleh pula mengumpamakan pemimpin Pakatan Harapan seperti tawanan Perang Badar bernama Abu Azzah Al-Jumahi, seorang penyair yang menyeru kabilah Arab untuk memerangi Islam. Malah Hadi memetik sabda Rasulullah SAW sebagai sindiran. Tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang yang sama. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hakikatnya, PAS pernah disengat oleh UMNO tatkala menyertai Barisan Nasional pada tahun 1972. Kini, PAS masuk ke lubang yang sama pada tahun 2020 yang menghuninya bekas ahli UMNO yang memakai baju bersatu untuk membentuk Perikatan Nasional. Pemimpin PAS hanya berani berretorik di hadapan komputer atau para walaupnya dengan 2 orang ahli parlimen MCA, PAS membisu 1000 bahasa. Tetapi dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin, PAS derhaka. PAS bukan hanya parti yang gagal memartabatkan Islam dan memperjuangkan nasib rakyat, tetapi ia didominasi pemimpin yang bacol kerana diserap penyakit asabiah dan berbalisma yang kronik.